Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Sakinah. Nama saya Muhammad Izan bin Sadimin. Nombor metrik D2019209091. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan epistemologi antara rasionalisme dan empirisisme bagi memenuhi tugasan akhir falsafah ilmu. Apa itu epistemologi? Definisi epistemologi ialah teori tentang pengetahuan terutamanya yang berkaitan dengan kajian kritis tentang kesahihan, kaedah dan skop sesuatu pengetahuan. Epistemologi juga pada kebiasaannya mengkaji tentang 3 perkara utama. Yang pertama, sumber-sumber pengetahuan atau the sources of knowledge, disebut juga jalan-jalan yang boleh dicapai pengetahuan. Yang kedua, kajian tentang tabi'i pengetahuan atau the nature of knowledge. Yang ketiga, kemungkinan pengetahuan dan batas-batasnya atau disebut the possibility knowledge. Artinya, jawapan yang dicari dari persoalan-persoalan seperti adakah kemampuan ada pada manusia mengenali segala perkara? Adakah kepada keupayaan insan untuk sampai kepada semua hakikat? Adakah pada kemampuan manusia meyakini benarnya tanggapan terhadap sesuatu? Atau adakah sah maklumatnya itu? Kemampuan manusia mencapai itu adakah mempunyai had atau batasnya atau bersifat mutlak? Seterusnya ialah rasionalisme. Rasionalisme adalah teori yang menyatakan ilmu pengetahuan melalui sebab, yakni alasan adalah sumber pengetahuan dan justifikasi. Terdapat 3 tuntutan asas dalam rasionalisme dan rasionalis mesti mengamalkan sekurang-kurangnya salah satu daripada 3 tuntutan ini. Tuntutan ini dapat dikenali sebagai tesis intuisi atau gerak hati. Seterusnya tesis pengetahuan semula jadi dan atau tesis konsep semula jadi. Pemikiran rasionalisme ini didukungi oleh Descartes. Beliau telah mengemukakan beberapa istilah yang menjadi sandaran aliran rasionalisme. Contoh istilah yang pertama ialah kepastian. Sebagai contoh, A lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada C. Jadi, A lebih besar daripada C. Seterusnya pengeneralisasian, iaitu sesuai dengan semua keadaan, masa dan tempat, bukan hanya sesuai untuk contoh-contoh tertentu sahaja. Yang ketiga, subjektivisme, iaitu semua kewujudan adalah subjektif. Yang keempat, rumus matematik. Sebagai contoh, jumlah sudut darjah dalam segitiga pasti 180 darjah walau apa jua segitiga pun. Dan yang terakhir ialah rumus mantik. Contohnya, seperti suatu yang menyeluruh, pastinya lebih besar daripada cabang-cabangnya. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang empirisisme. Empirisisme adalah teori yang meletakkan bahawa akal itu tidak wujud. Bahkan, apa yang wujud hanyalah deria semata-mata yang menjadikan manusia itu mengetahui. Teori ini menekankan peranan 5 deria dalam memperoleh pengetahuan, iaitu deria penglihatan, deria pendengaran, deria rasa, deria sentuh dan deria bau. Atau dengan kata lain, semua pengetahuan ini diperolehi berdasarkan pengalaman, apa yang pernah dilalui. Dan dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Mereka juga menolak kewujudan naluri dan hanya berpegang dengan deria semata-mata sebagai sumber pengetahuan. Antara tokoh barat moden yang mengembangkan aliran empirisisme ialah John Locke. Beliau menganggap manusia dilahirkan dengan akal yang kosong yang baru dicorakkan oleh pengalaman indera kemudiannya. Kemuncak pemikiran empirisisme ialah kemunculan aliran positivisme oleh Auguste Comte. Menerusi 3 teori, 3 proses sejarah manusia yang bermula dengan tahap teologi, diikuti tahap metafizik dan akhirnya tahap positif. Pada tahap positif inilah, manusia dikatakan tidak lagi memerlukan agama dan spekulasi falsafah. Sebaliknya, lebih memerlukan dan meyakini ilmu pengetahuan yang berasaskan pengalaman positif, iaitu melalui panca indera. Secara ringkasnya, ia mencetuskan ketidakpercayaan terhadap konsep wahyu. Sebagai contoh, azab kubur kerana tiada siapa yang pernah melalui pengalamannya.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbandingan antara rasionalisme dan empiricism. Yang pertama, pemikiran rasionalisme ini berpegang bahawa akal adalah kuasa tertinggi dalam mengenali hakikat sesuatu, manakala bagi empiricism adalah berdasarkan tuntutan bahawa pengalaman adalah sumber pengetahuan. Yang kedua, rasionalis mempercayai gerak hati, manakala empiricism tidak mempercayai gerak hati. Seterusnya, yang ketiga, para rasionalis mengatakan bahawa ilmu pengetahuan diperolehi hanya melibatkan proses berfikir dan membuat kesimpulan, manakala bagi para empiris, ilmu pengetahuan berpunca dari panca indera atau dari luar dan bukannya dari akal fikiran. Yang terakhir, Immanuel Kant, Plato, Rene Descartes dan Aristotle merupakan beberapa contoh rasionalis yang menonjol. Manakala bagi contoh empiris yang terkenal pula ialah John Locke, John Stuart Mill dan George Berkeley. Kesimpulan bagi topik ini ialah rasionalisme dan empiricism merupakan rasio dan indera manusia, sama-sama berperanan dalam pembentukan pengetahuan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Video refleksi bagi tugasan akhir ini ialah, yang pertama, saya seorang yang pemalu ketika berada di hadapan kamera. Jadi dengan tugasan akhir seperti ini, ia memberikan impak positif kepada saya, iaitu keyakinan diri saya akan bertambah. Seterusnya, cabaran yang kedua ialah saya lalui ketika ingin merakam video. Ini disebabkan bunyi-bunyi seperti kenderaan, motosikal yang lalu di sekitar rumah saya. So ini akan menyebabkan saya membuat rakaman berkali-kali sehingga sempurna. Sekian saja video refleksi. Terima kasih.